Kisah ini hanyalah sekadar perkongsian. Tiada kena-mengena sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga perkongsian ini dapat memberi iktibar dan pengajaran buat kita semua. Perkahwinan. Sebuah ikatan suci antara dua jiwa yang saling mencintai. Perkahwinan digambarkan sebagai sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan dan indah. Namun bagi aku, perkahwinan itu membunuh. Kenalkan, namaku Azrif. Aku nak kongsikan konfesi aku dengan kalian semua tentang satu kejadian yang menyebabkan aku tertanya-tanya. Kenapa aku kenal dia? Kenapa aku mesti kahwin dengan dia? Dia yang salah atau aku ke yang salah? Baiklah, begini ceritanya. Aku dah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Aku kenal dengan isteri aku, Mia, sejak dari zaman sekolah lagi. Kami putus, sambung semula, putus, sambung. Maklumlah, cinta monyet. Sehingga suatu masa kami terputus hubungan ketika masing-masing menyambung pengajian di Menara Gading. Tak aku sangka aku dapat bertemu Mia semula. Kami bertemu di majlis resepsi perkahwinan sahabat sekolah kami. Ketika itu dia jadi bridesmaid, manakala aku sekadar memenuhi jemputan. Cinta kami berputik kembali selepas itu. Tak kusangka yang dia masih menyimpan perasaan terhadap aku walau kami terpisah hampir 5 tahun. Kebetulan juga aku baru lepas patah hati dengan pasangan aku. Aku tak mahu tunggu lama-lama. Beberapa minggu kami menjalinkan hubungan, terus aku ikat tali pertunangan dengannya. Kami bernikah beberapa bulan selepas bertunang. Pada awal perkahwinan, semuanya baik-baik saja. Kadang-kala bertegang urat juga. Biasalah, sedangkan lidah lagi kan tergigit. Ini kan pula suami isteri. Tiap kali bergaduh mulut, aku yang akan mengalah. Tak kiralah salah siapa. Aku ni jenis malas nak panjangkan hal-hal yang remeh ni. Selepas beberapa bulan kami mendirikan rumah tangga, Mia hamil. Gembiranya aku bukan kepalang. Aku yang ketika itu bekerja sebagai penyelia di sebuah kilang terus minta Mia berhenti kerja. Aku nak dia fokus dengan bayi dalam kandungannya dan jaga anak itu lepas dia lahir nanti. Lagipun
Gaji aku cukup untuk tampung kehidupan kami sekeluarga. Alhamdulillah, bayi kami selamat dilahirkan. Cukup sifatnya, sihat budaknya. Bayi lelaki itu kami namakan Zafran. Comel, putih macam mamanya. Bahagianya kami tak terkata selepas kehadiran Zafran. Bak kata pepatah, kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Perkahwinan kami diuji apabila kilang tempat aku bekerja terpaksa ditutup atas sebab yang aku sendiri pun tak tahu. Aku diberikan pampasan tak banyak, cukup sekadar tampung kehidupan selama 2 bulan. Aku bingung. Komitmen aku tinggi. Rumah, kereta, api, air, astro, internet. Macam-macam lagi yang harus aku tampung. Tambahan pula, isteri aku dah tak bekerja. Aku cuba hantar resume ke sana kemari. Dan sementara menantikan jawapan, aku kerja sebagai pemandu e-hailing. Sambil-sambil tu, aku bantu kawan aku berniaga burger di sebelah malam. Beberapa bulan berlalu, masih belum ada syarikat yang panggil aku bekerja. Kalau ada yang panggil pun, gajinya tak berbaloi dengan skop kerja. Ataupun lokasinya di luar daerah. Dan bidang yang ditawarkan kepada aku tak kena dengan jiwaku. Aku takut aku tak dapat nak menggalas tanggungjawab itu. Aku diuji dengan masalah kewangan yang sangat-sangat kronik. Pendapatan aku tak tetap. Hutang aku keliling pinggang. Aku terpaksa berhutang. Sebab pendapatan aku tak cukup. Dan aku nak pastikan keperluan anak serta isteri aku dapat aku penuhi. Macam-macam kerja aku buat. Tak kisah kerja apa. Asalkan ada hasil dan halal. Kerana keadaan aku ketika itu sangat daif. Terdesak. Banyak barang-barang berharga yang telah aku jual. Komputer, PlayStation, telefon bimbit aku dan barang-barang yang aku kumpul telah aku jual untuk menampung kehidupan kami sekeluarga. Tapi Mia seakan tak mahu faham. Dia tetap dengan gaya hidupnya yang suka bermewah-mewah. Bila tak dapat apa yang dia mahu, mulalah aku disindir-sindirnya. Mulalah dia naik suara. Kemudian update status di Instagram, WhatsApp, di laman-laman sosial yang lain. Update ceramah ustaz atau ustazah pasal tanggungjawab suami. Rezeki sempit sebab tak bagi nafkah. Rezeki sempit sebab tak gembirakan isteri.
Itulah antara tajuk-tajuk yang sering dibuat naik oleh Mia. Ah, aku bukan tak mau bagi. Aku belum mampu untuk tunaikan kehendak dia. Aku benar-benar tak mampu. Bukannya aku tak pernah tunaikan apa yang dia nak. Pernah aku ikat perut seminggu, kumpul duit semata-mata untuk penuhi kehendak dia. Nak makan makanan western yang bagi aku harganya tak berbaloi. Tapi kalau aku tak tunaikan, sindiran dia pedas. Perkataan yang keluar dari mulut Mia seolah-olah aku ni langsung tak pernah bertanggungjawab dan tak pernah nak tunaikan apa permintaan dia. Aku penat. Badan aku penat. Kerja dari siang bawa ke malam demi mencukupi keperluan dan kehendak keluarga kecil aku. Bila aku cuba nak bercerita atau meluahkan apa yang aku rasa kepada Mia, dia macam tak mahu mendengar. Sibuk dengan sosial medianya. Tapi tak apa. Aku masih boleh terus bersabar. Dan aku akan cuba untuk bersabar. Aku yang dulunya seorang yang periang dan penyayang kini jadi pemarah, panas baran dan selalu murung. Pantang silap sikit, aku akan tinggi suara. Marah tak tentu pasal. Dan aku kini lebih suka menyendiri sebab isteri aku sendiri tak indahkan aku. Pernah sekali aku tertampar Zafran sampai berdarah bibirnya hanya kerana dia buat bising masa tengah bermain di ruangan permainannya. Budak umur 2 tahun. Apa yang dia tahu? Hubungan aku dengan Mia semakin hari semakin retak. Tak ada sehari pun yang kami tak bertegang urat. Ada saja yang tak kena. Mia sering pertikaikan kemampuan aku untuk menyara keluarga. Katanya aku culas memberikan nafkah. Apa yang dia minta sering aku tak dapat tunaikan. Makan pun dicatu. Itu yang membuatkan dia rasa menyampah dengan aku. Dan yang terkini, kami dikejar pula oleh debt collector, pemungut hutang. Aku bertambah stres. Aku bertambah tertekan dengan keadaan yang sekarang ni. Bayangkan, duit aku tak pernah cukup. Gaji aku tak pernah cukup. Apa yang aku dapat semua habis untuk bayar hutang dan memenuhi keperluan kami sekeluarga. Tak ada simpanan. Setiap hari aku termenung fikir cara macam mana nak cari duit lebih. Hutang semakin lama semakin banyak. Masa ni aku dah mula dengar bisikan-bisikan jahat. Timbul rasa macam-macam. Rasa nak buat kerja scam orang, nak pergi meragut, rompak bank, pecah rumah. Macam-macam. Mujur aku masih waras. Satu ketika, Mia sertai kawan-kawan dia meniaga online, jual Tupperware. Sejak dari itu,
Sedikit demi sedikit Mia ada pendapatan sendiri. Kadang-kala sampai boleh dapat 4 angka. Kini dia pula yang menanggung aku. Sedikit demi sedikit dia selesaikan hutang bahagian dia. Hutang aku tetap aku yang selesaikan. Lain-lain, rumah, kereta, masih aku yang tanggung. Nampak macam seronok kan? Macam harmoni gitu. Malangnya Mia sejak ada pendapatan sendiri, dia seakan berubah. Dia kerap perli aku. Ayat yang selalu aku dengar, Nak harapkan laki aku sampai kesudah tak dapat. Isteri pula yang kena tanggung. Macam biawak hidup. depan orang pun dia boleh marah, dia boleh herdik, dia boleh hina aku. Depan keluarga dia, adik-adik, kawan-kawan, aku cuma tersengih sebab aku tak mahu jatuhkan air muka isteri aku. Bila aku diamkan, semakin lama semakin menjadi-jadi perangainya. Dia mula mengungkit-ungkit apa yang dia dah buat untuk keluarga. Aku di kala ini semakin dihimpit dengan rasa stres, depres. Aku rasa diri aku tak berguna. Tak berguna jadi suami. Nak aku lepaskan, aku masih ada rasa sayang yang menebal terhadap Mia. Dan aku fikirkan Zafran. Aku tak sanggup nak jauh dengan anak aku. Sejak dari itu, aku sering kali mengasingkan diri. Setiap kali aku mengasingkan diri, itulah aku akan terdengar bisikan. Bisikan seakan mahu aku tamatkan semua penderitaan aku ini dengan perkara-perkara yang tak wajar. Kemuncaknya, aku sekali lagi diuji dengan ujian yang sangat-sangat berat. Kenderaan yang sering aku gunakan untuk mencari rezeki hilang tatkala aku berhenti solat di sebuah surau di kawasan perumahan selepas aku hantar pelanggan aku pulang dari tempat kerja. Aku semakin hilang arah. Apa yang aku perlu buat sekarang ni? Macam mana aku nak kerja? Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat sedih, letih, dan aku dah putus harapan. Dengan keadaan yang letih, aku lihat Mia dah bersiap. Hantar saya kat rumah Kak Awin. Ada makan-makan kat rumah dia. Lepas tu, lepas hantar saya, awak baliklah jaga Zafran. Makan minum nanti beli saja kat mamak. Saya malas nak masak. Busy. Sorry lah yang tak dapat nak hantar. Naik Grab boleh? Kereta macam mana nak cerita dengan awak Tadi saya hantar customer. Saya parking depan kedai tu. Lepas tu saya pergi solat dekat surau sebelah. Saya habis solat, saya tengok kereta dah tak ada. Ini pun saya baru balik daripada balai buat report polis. Sabarlah naik Grab lah lagi satu, boleh tak awak gorengkan saya telur? Saya dah jelak lah makan nasi kedai.
Saya nak rasa air tangan isteri saya. Rindu sangat. Boleh tak? Goreng telur pun tak apalah. Mia mengamuk. Dia mengamuk apabila terdengar aku cerita yang kereta kami hilang. Kemudian dia rasa seperti aku memaksa dia untuk masak untuk aku. Dihempasnya aku dengan alat-alat solek, bantal, dan apa saja yang dicapai dibaling ke arah aku. Aku tak tahu apa yang merasuk Mia. Dia berulang-ulang kali memaki hamun aku, ungkit segala-galanya. Aku cuba sabar dan aku tenangkan dia. Tapi dia tetap agresif, menjerit-jerit memaki aku. Kau ni memang tak guna. Tak boleh diharap. Kau dayus. Kau dayus. Aku tampar muka Mia sekuat hati. Mia jatuh tepi katil. Dia isteri derhaka. Pukul je. Pukul lagi. Pukul lagi. Azif, pukul lagi. Biar dia rasa. Aku tak tahu apa yang merasuk aku waktu itu. Aku menerpa ke arah Mia. Aku duduk di atas perutnya. Aku tampar dia berkali-kali. Tak puas dengan penampar, aku sua buku 5 ke mukanya bertubi-tubi. Amarah aku dah tak terkawal. Aku tarik Mia ke sisi katil. Dia merayu untuk dilepaskan. Lepaskan saya. Sakit. Namun rayuannya tak aku hiraukan. Stop. Tolong saya. Aku hentak kepalanya berkali-kali di lantai. Aku kata aku tak dayus. Aku tak dayus. Aku sayang kau lah, bodoh. Aku sayang kau lah, Mia. Kenapa susah sangat kau nak hargai aku? Aku tak dayus. Aku tak dayus. Aku lepaskan tangan aku perlahan-lahan. Darah kini melimpah membasahi lantai bilik tidur kami. Tangan aku basah dengan darah isteri aku sendiri. Mia terbaring ke aku. Matanya terbuntang. Sesekali badannya menggeletik dan mulutnya menyemburkan darah. Mia? Mia? Mia, maafkan saya, Mia. Mia? Aku periksa pernafasan Mia. Tak ada. Tak ada. Mia! Mia jangan mati, Mia. Jangan. Mia jangan mati, Mia. Ya Allah. Mia apa aku dah buat ni? Mia bangun, Mia bangun, Mia bangun, Mia maafkan aku, Mia. Mia bangunlah, Mia. Mia, aku sayang kau, Mia. Mia bangun, Mia. Kedengaran suara Zafran memanggil mamanya di pintu bilik. Mama, Cepat-cepat aku bangun dan bersihkan diri. Mama. Dan aku dapatkan Zafran. Zafran tanya mana mamanya. Aku jawab yang mamanya sedang tidur. Mama tak sihat. Cepat-cepat aku kemas barang Zafran. Dengan kekalutan aku hubungi adik ipar aku.
Aku minta dia tolong jagakan Zafran. Bila ditanya kenapa tergesa-gesa, aku kata yang aku dengan Mia ada kerja luar. Ada trip dengan grup Tupperware. Last minute plan. Selesai urusan Zafran, aku kembali ke rumah. Aku buntu. Tak tahu macam mana caranya aku nak sembunyikan mayat Mia. Aku jadi takut. Apa yang kau susah? Kau kerat badan dia. Masukkan dalam plastik sampah. Lepas tu kau buang dekat mana-mana tempat yang orang tak boleh jumpa. Itu pun tak tahu ke? Sambil aku menangis, aku kerat anggota badan Mia satu persatu dengan parang. Awalnya, kaki Mia aku kerat. Kemudian tangan dan badan. Dan akhir sekali, kepala Mia aku kerat. Mia. Aku menangis semahunya ketika itu. Kemudian anggota badan itu aku masukkan ke dalam plastik hitam. Aku bawa keluar satu persatu ke sungai berhampiran rumah kami. Waktu itu sudah masuk waktu maghrib. Keadaan gelap. Tak ada orang lalu di situ. Aku campak semua anggota tubuh Mia ke dalam sungai. Kemudian aku perhatikan beg-beg plastik itu mengalir mengikut arus sungai sambil aku menangis. Aku pulang ke rumah. Bersihkan tempat kejadian. Hilangkan bukti. Cepat-cepat aku bersihkan diri pula. Baju dan kain yang ada bekas darah aku balut dalam plastik hitam. Usai aku keluar dari rumah itu, aku bakar semua bukti yang ada. Kemudian, aku hantar pesanan kepada adik ipar aku guna telefon Mia. Cik, aku dengan Abang Azrif kena extend program lagi 3 hari. Tolong jaga Zafran baik-baik ya. Love, Kak Mia. Selesai hantar pesanan, aku hancurkan telefon tersebut dan aku buang sejauh-jauhnya. Kemudian aku naik bas tuju ke utara tanah air. Aku tak ada hala tuju ketika itu. Melilau ke sana kemari. Aku berteduh di bawah jambatan dan kaki lima. Aku makan apa yang ada. Kadang-kala aku makan sisa-sisa makanan orang. Kini aku dihantui dengan jelmaan Mia. Aku dapat rasa yang Mia mengikori aku ke mana saja. Dia berbisik kepada aku. Kau dayus, Azrif. Kau dayus. Setiap malam jelmaan Mia akan datang kepada aku. Naik gila aku dibuatnya. Tak sampai sebulan, aku ditahan oleh pihak polis. Aku
Aku ditahan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Aku direman dan tak dibenarkan untuk diikat jamin. Setelah perbicaraan dilakukan, hakim menetapkan yang aku bersalah. Bersalah kerana membunuh isteri aku sendiri, Mia Zara binti Zamarul. Rayuan aku ditolak kerana aku gagal memberikan alasan yang munasabah semasa proses perbicaraan. Aku dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Selepas hukuman tersebut dijatuhkan kepada aku mohon untuk berjumpa dengan anakku Zafran buat kali yang terakhirnya. Tapi keluarga Mia tak benarkan aku berjumpa dengan anak aku sendiri. Zafran, Mia, begitulah pengakhiran aku. Aku redha dan aku terima dengan apa yang telah tertulis untuk aku, ya Allah. Dan kepada rakan-rakan di luar sana, inilah yang aku maksudkan perkahwinan itu membunuh. Buat Zafran anak ayah, maafkan ayah. Ayah gagal jadi ayah yang baik untuk Zafran. Jadi anak yang baik ya sayang. Jangan jadi macam ayah. Doakan ayah ya. Doakan ayah ya Zafran. Untuk Mia, aku minta maaf. Aku tak sangka perakhiran kita jadi begini. Aku sayang kau. Aku sayang kau. Tapi kau yang paksa aku. Mia, aku bukan lelaki dayus, Mia. Cuma kau yang tak tahu menghargai segala usaha dan pengorbanan aku untuk keluarga kita. Kau yang paksa aku, Mia. Kau punca segalanya. Aku bukan dayus, Mia. Aku bukan dayus. Semoga perkongsian ini menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita semua. Dekatkan diri kita dengan Tuhan. Penuhi jiwa dengan agama. Nescaya kita tak akan tersesat. InsyaAllah.